Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita berjumpa lagi untuk siaran Garasi bagi hari ini 25 hari bulan November. Hari yang memasuki minggu yang ke-18 Garasi, minggu yang ke-19 Garasi bersiaran. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana anda masih lagi kekal bersama Garasi. Share, kerana hari ini saya akan detailkan. Semalam saya baca balik preview yang saudara komen pada sesi pukul 3 petang mengenai vaksin COVID-19. Hari ini ada banyak update, beranak juga speculation yang saya akan jelaskan pada saudara. Sama ada syarikat-syarikat yang sedang berlumba-lumba mengumumkan bahawa mereka telah menemui penemuan vaksin. Sebenarnya benar-benar berada dalam tahap menemui vaksin yang sedia untuk masuki pasaran pada Disember, atau sebenarnya hanya sedang membuat spekulasi berita untuk mendapatkan pasaran saham. Nanti saya jelaskan dengan detail bagaimana berita-berita ini akan membuatkan peralihan wang berbilion-bilion daripada satu pelaburan ke syarikat A, kemudian mereka mendengar syarikat B lebih maju, mereka menarik dan pindah ke syarikat B, di mana saham up and down di kalangan syarikat-syarikat pengeluar pharmaceutical ni berlaku antara 2.8% hingga 3.2%. Berarti ada pergerakan wang berbilion ringgit Malaysia setiap hari berlaku di kalangan pelabur untuk masuk ke syarikat mana yang mereka anggap akan menjual vaksin terbanyak dan meraih keuntungan tertinggi. Jadi saya akan bincang dengan saudara nanti tentang kekeliruan ni, sama ada apakah benar keadaan ini apabila hari ini syarikat daripada Rusia pula, Sputnik V, mengeluarkan kenyataan mereka telah berada dalam tahap 95% bersedia untuk mengedarkan vaksin mereka. Jadi ini menambahkan lagi kekeliruan kepada masyarakat dunia, terutama saya yang hari-hari mengikuti berita mengenai perkembangan vaksin ni, hingga saya melihat semalam apabila jatuhnya saham AstraZeneca dan juga Pfizer, dan kemudian kedua-dua syarikat ni berebut mengeluarkan kenyataan yang baru, menjadikan timbul pergerakan naik turun saham antara 2.8% naik dan pada hari yang sebelumnya jatuh 3.2%, hingga menimbulkan spekulasi dan juga perception saya sebagai seorang wartawan yang menilai fakta. Apakah syarikat-syarikat yang dikuasai oleh syarikat kewangan, sebenarnya saya jelaskan pada saudara seperti semalam, bahawa industri perubatan adalah industri yang paling kapitalis di dunia, industri yang dikuasai oleh pemodal-pemodal yang memang tahu mereka akan meraih untung yang sangat besar daripada perubatan. Sama seperti mana saya ceritakan pada saudara bagaimana sekiranya tanpa patent copyright, banyak penyakit-penyakit di dunia dapat menyelamatkan beribu-ribu manusia sekiranya patent perubatan dihasilkan secara komersial. Tetapi bagi syarikat-syarikat perubatan, mereka mengawal patent. Walaupun mengawal patent bererti had pengeluaran perubatan terbatas dan harganya semakin tinggi dan mahal untuk diakses oleh masyarakat dunia, mereka tak peduli. Mereka peduli adalah apabila demand menjadi terlampau tinggi tapi barangan menjadi terlampau kurang kerana mereka menguasai patent selama 20 tahun, maka ini adalah perniagaan yang lumayan bagi mereka. Nanti saya akan ulaskan bahagian tu untuk bolehkan kita faham bagaimana syarikat-syarikat seperti Moderna, AstraZeneca, Oxford, syarikat seperti Pfizer dan juga BioNTech, syarikat seperti Sputnik V, syarikat seperti Shanghai Lab, yang ni ada yang baru pula ni, Anhui Zhifei daripada China. Dua syarikat berchina juga berlumba dan menyenaraikan mereka berada dalam status bersedia untuk memasuki pasaran. Untuk kita, apabila kita melihat kenapa tiba-tiba dalam tempoh sebulan ini semua orang berlumba-lumba mengatakan mereka yang terbaik, mengatakan mereka berada di paras sudah bersedia. Mengapa ini berlaku dan mengapa pergerakan kewangan saham dalam syarikat-syarikat perubatan kelihatan berbilion-bilion transaksi berlaku setiap hari apabila berlaku berita pengumuman syarikat ke syarikat yang mengatakan mereka kini mendahului dan berada dalam keadaan paling terkehadapan untuk memasarkan vaksin mereka. Sebelum tu saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan Garasi sebelah malam tadi. Juga anda juga mungkin penonton sebelah malam, kerana membantu Garasi membuat sale yang tertinggi dalam sejarah penubuhan Garasi. Saya tak mau sebut angka duit sebab nanti dia kata seperti sombong. Duit collect banyak pun bukan Garasi punya. Garasi ni mengedarkan barang orang. Macam semalam kita mencapai jualan hampir RM34,000, tetapi bukan Garasi punya. Garasi menjual barangan raw denim house. Dan semalam juga dengan RM34,000 yang diperolehi daripada hasil jualan tu, pihak Raw Denim House, syarikat pengeluar jeans tempatan yang dikuasai oleh 3 anak muda di Besut ini,
telah pun daripada awal menyatakan pada garasi kutipan daripada hasil jualan itu 10% diamanahkan kepada garasi untuk memberikannya kepada mana pihak yang memerlukan. Kerana kami di garasi yang mempunyai hubungan dengan beberapa mahat tahfiz, semalam kami bermesyuarat dan memutuskan 3,400 yang diperolehi itu akan diinfakkan di sekolah Mahat Tahfiz Anas Ibnu Malik di Sungai Udang, Kelang, yang mana sekarang Mahat Tahfiz berada dalam keadaan yang sangat kurang kewangannya kerana satu adalah COVID, kurangnya penderma, pelajar tak dapat membayar yuran, hingga ustaz dan juga pekerja terpaksa membuat kerja sampingan untuk mendapatkan pendapatan tambahan bagi survival Mahat Tahfiz. Saya sangat tabik kepada pihak Royal Denim House. Mereka meniaga jin, mereka penggila fashion, mereka orang yang dikatakan hidup dalam utopia tersendiri, anak-anak muda yang gila bergengsi. Tetapi sebenarnya mereka memahami bahawa apa pun kita pakai, di mana pun kita berada, sama ada kita bro and babe atau orang panggil kita Joe and John, kita mempunyai tanggungjawab terhadap agama kita, terhadap bangsa kita. So saya juga memaklumkan bahawa saya berterima kasih pada semua pembida semalam kerana anda membida dalam keadaan anda tahu, walaupun anda membeli pada harga pasaran. Semalam kita tak jual harga di luar pasaran, 420 bagi jeans biasa dan 450 bagi jeans bagi jeans unsunforized adalah harga pasaran kerana dia include beg percuma yang kita bagi, di mana beg itu pun dijual berasingan dengan harga 70, manakala topi Benny adalah 40, dia adalah harga pasaran. Tetapi para pembida kelihatan gairah untuk membida kerana mereka tahu RM42 dan ataupun RM45 daripada bahan bidaan mereka ataupun baju yang mereka bida RM200 iaitu RM20 tersebut akan diberi kepada Mahat Tahfiz. Kami tak berminat langsung untuk mengatakan bahawa menggunakan 10% daripada jualan tersebut adalah sebagai menunggang agama. Tak ada. Idea pertama adalah jalan seperti biasa kerana garasi adalah syarikat perniagaan yang memang berniaga jeans. Berarti selama 17 minggu kami berniaga jeans dan jeans. Cuma apabila Royal Denim House datang, mereka datang dengan satu semangat dengan mengatakan, Bang, garasi, saya nak sedekahkan 10% ni kepada mana-mana pihak yang memerlukan bantuan yang pihak garasi kata itulah yang sesuai, ambillah 10% dan tolong agihkan bagi pihak kami. Itu satu yang saya nak betulkan supaya perniagaan ni tak dikaitkan dengan menunggang agama. Tapi yang lain tu yang saya lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada semalam saja 34,000 berarti 3,400 kami dapat berikan kepada Mahat Tahfiz. Sebahagian besar akan diberikan kepada Royal Denim House untuk membolehkan mereka meneruskan perniagaan mereka sebagai pembuat jeans. Kan saya jelaskan pada saudara, tak ramai anak Melayu, tak ramai bumi putera berniaga dalam bidang jeans, dan saya jelaskan kepada saudara dalam pasaran jeans dunia, keseluruhan total market bagi jeans adalah 90 bilion USD. Berarti dia kira-kira 360 bilion ringgit Malaysia. Di industri yang besar di Malaysia saja saya fikir tak kurang dari 400,000 helai jeans dijual setahun bagi 33 juta rakyat Malaysia, dengan mengambil itu jauh lebih kecil daripada 400 juta helai jeans dijual di Amerika setahun bagi kapasiti penduduk 380 juta orang. Ini adalah industri yang besar dan kami harap syarikat-syarikat seperti Royal Denim House, Loom Store Good dapat berkembang dan menghasilkan jeans yang berkualiti tinggi, bukan saja entrepreneur yang akhirnya pergi menempah jeans dan saya mengkritik mereka yang pergi menempah jin, memindahkan aliran tunai secara besar-besaran ke Vietnam dan kemudian menamakan saja syarikat ABC dan mengatakan ini made in Malaysia, di mana secara moral dan secara kreatif dan secara entrepreneur, dia tidak mengembangkan perniagaan tersebut menjadi perniagaan yang skill dan bisnesnya dikuasai oleh rakyat Malaysia. Tetapi kami berbangga untuk bekerja dengan Royal Denim House kerana skill dan juga pasarannya adalah di Malaysia. Itu antara perkara yang membanggakan dan kenapa kami sangat sentiasa berbesar hati untuk bekerja dengan Royal Denim House. Sebelum ni kami bekerjasama dengan Royal Denim House dan Captain Batik untuk mengedarkan 143 helai edisi khas Hari Kebangsaan, dan semalam kami bekerja dengan mereka untuk menyelesaikan kira-kira 150 item yang mereka hantar, 80 helai jeans dan 66 helai t-shirt. T-shirt sold out. Jeans hanya tinggal 13 helai je yang saya akan naikkan semula lepas sesi ini. 13 helai dia tinggal, yang baki daripada tu berarti 67 helai telah dijual semalam, terutama wabash yang saya pakai ni
paling cepat dijual, hingga ada 11 lot, 12 lot bagi satu item, yang menjadikan perniagaan semalam sangat pantas. T-shirt juga, walaupun kami jual secara combo kerana nak mengelakkan masa terlampau panjang kalau jual slide-slide, jadi kita jual 3 line, sangat pantas orang lock, dan kami menghabiskan masa 1 jam 45 minit untuk membantu nilai jualan RM34,000. Jangan anggap RM34,000 duit garasi. Garasi hanyalah berfungsi sebagai saluran yang menjadi medium kepada perniagaan produk Bumiputra. Itu bisnesnya. Sekiranya saudara-saudara memiliki produk seperti jenama ni. Jenama ni adalah Aula. Aula antara jenama yang datang dan berkolaborasi. Untuk kepada mereka yang berada dalam perniagaan, garasi dengan rendah diri memberitahu kepada saudara, kami membantu tanpa cas saudara 1 sen pun. Produk iBawal, mencipta pendapatan lebih RM10,000, kita tak ambil 1 sen pun. Wak Rojan kami promote, kami tak ambil 1 sen pun. Amir Thrift Store, nak sebut cukup payah ATS, budak yang jual, yang saya akan panggil dia setiap minggu, kerana saya tahu kata dia adalah syarikat anak muda 17-18 tahun. Setiap minggu dia akan datang dan jual toko dia di sini, hinggalah saya yakin satu hari platform dia sendiri dapat berniaga dengan stable. Selagi saya fikir dia memerlukan sekurang-kurangnya RM4,000 sebulan, kita akan bagi dia slot di garasi supaya setiap minggu dia boleh buat jualan RM1,000 ke RM1,500, bagi membolehkan dia menjanam RM4,000 ke RM6,000 dengan menggunakan platform garasi, dan akhirnya membantu syarikat dia untuk stabil. Kerana saya selalu berfikir bahawa setiap kali kita bercakap dengan bangganya, kan ramai orang mak ayah bangga kan, anak dia A masuk universiti sana, masuk universiti sini. Saya jelaskan pada saudara, setiap kali kita berbangga dengan melihat 20% anak Melayu ataupun anak Malaysia berjaya masuk ke pusat pengajian tinggi, berarti 80% tercicir. Berarti mereka 80% akan merayau meneruskan kehidupan mereka dengan SPM saja. Jadi inilah mereka-mereka yang kemudiannya terjun ke dalam perniagaan, bermacam-macam perniagaan. Dan garasi kerana bidang kami adalah perniagaan pakaian terpakai, maka kami merasa sangat bertanggungjawab untuk membantu anak-anak muda yang memulakan perniagaan dalam bidang yang sama dengan memindahkan trafik. Berarti apa yang kita lakukan dengan Amarit Store, mereka datang dan berniaga, saya bagi tahu kata bawalah barang bernilai RM1,000-RM1,500. Alhamdulillah setiap kali mereka bawa sold out. Terima kasih banyak-banyak kepada penyokong dan juga rakan-rakan garasi yang sentiasa membantu anak muda yang seorang ni sedang belajar tapi kelas ditutup kerana COVID-19. Dia pun akan ambil SPM pada yang ditangguhkan pada Jun nanti. Seorang lagi tu baru habis SPM, dia memilih untuk berniaga walaupun siang hari dia bekerja untuk mencari gaji tetap, tetapi malam dia terpaksa bekerja lagi untuk menstabilkan perniagaan bagi memenuhi cita-cita dia untuk memiliki online store untuk penjualan bundle tersendiri. Kami bantu. Kalaulah saudara memiliki produk dan saudara rasa saudara ingin pergi ke online, kami taklah pandai sangat, tapi kekuatan garasi adalah anda, iaitu pembeli. Tetapi sekiranya ada rakan-rakan anda yang berniaga, terutamanya, saya bagi tahu kata sekiranya anda mempunyai stok yang tergendala, berarti stok tinggal dalam store dan tak boleh dijual kerana kuasa pasaran tiada, hubungi admin. Kami akan bantu. Berarti setiap kali kami bantu untuk membantu peniaga-peniaga Bumiputra yang mengalami gangguan perniagaan dan langsung tak boleh berniaga, kami tak akan ambil walaupun kosong sen. Walaupun kosong sen, garasi tak akan ambil. Yang kami pastikan kami bawa ke sini, kami promote, kami susun strategi, kami pastikan barang tersebut keluar boleh dijual, usahawan Bumiputra mendapat kembali wang mereka untuk meneruskan perniagaan. Apa yang saya ingin elakkan, apa yang kami perjuangkan adalah supaya stok barangan Bumiputra tidak terkambu ataupun tidak tersimpan dalam store dan mereka tidak mempunyai tunai untuk memulakan perniagaan. Sebahagian daripada mereka bukan saja kehilangan pekerjaan tetapi kehilangan wang saku untuk menanggung keluarga. Jadi hubungi saja admin, kami akan bantu. Berapa banyak slot kena buka tak ada masalah. Sebenarnya garasi walaupun kita bersiaran 6 jam, 7 jam sehari. Macam petang ni garasi berniaga. Saya sembang je promote barang orang. Sebab kita hanya larat jual barang kita sejam ke sejam setengah je. Kalau malam saudara tengok pun, garasi berniaga betul-betul 1 jam 15 minit je. Selepas saya start intro, promote perniagaan orang apa semua, kita berniaga 1 jam setengah. Yang lain akan ada 6 seller masuk, habiskan 2 jam. Saya sentiasa disiplin untuk keluar pukul 11 malam, bagi membolehkan waktu ke 2 jam tu jangan diambil daripada 6 seller yang sedang bergabung tenaga untuk mendapatkan jualan. Begitu juga pada waktu petang. Boleh saja saya terus jual jin je.
orang menonton 50 orang, 100 orang, saya peduli apa, janji seluar jin saya laku. Tapi sebenarnya kita nak mengubah aspirasi perniagaan digital supaya digital ini bukanlah saja tentang automasi, tentang bagaimana kita jual dengan menggunakan teknologi AR 4.0 ataupun 5G yang selalu saya sebut. Saya mahu perniagaan digital apabila orang Melayu masuk, dia membawa nilai-nilai diri orang Melayu yang baik, nilai-nilai agama dan akhlak yang ada pada orang Melayu, iaitu bantulah saudara kamu, bantulah saudara kamu, bantulah saudara kamu. Jadi kalau tuan-tuan ada rakan-rakan yang sedang terdesak, saudara dengar kek dia ke apa ke yang selama ini, itulah perniagaan yang mereka tukar kepada nasi dan lauk dalam pinggan untuk menanggung keluarga, hubungi. Just bagi tahu saja admin, Puan Niza akan aturkan. Kita tak ada masalah. Kita kalau Isnin kita kena bekerja, kita akan bekerja Isnin. Jadi 7 hari seminggu kita berpesta untuk membantu orang Melayu mempromosi perniagaan mereka. Sekurang-kurangnya, kalaupun kami tak dapat menjanjikan barangan itu laris, tetapi sekurang-kurangnya berdasarkan track record sokongan yang diperolehi daripada rakan-rakan garasi yang sentiasa membantu, kita percaya bahawa kita dapat membantu. Sebab kita bukan saja bercakap tentang orang meniaga sekarang ni sama ada dia boleh bayar tak Mercedes dia boleh bayar tak Bentley dia boleh bercuti tak di Hollywood, dia boleh maintain tak kapal terbang dia. Tak, kita bercakap tentang orang meniaga yang perniagaan itu mungkin menyebabkan dia kehilangan nasi dan lauk dalam pinggan. Itu kita akan utamakan untuk bantu. Terutama juga anak-anak muda. Kerana anak muda ni orang macam Amir Tristo. Kita bantu kerana kita tahu memberikan mereka satu kerjaya dalam perniagaan ni akan membolehkan mereka membantu keluarga mereka. Mereka mandiri dan yang paling penting kita tahu bagaimana nak menyediakan anak-anak Melayu yang tercicir daripada pendidikan kerana sama ada kadang-kadang tak semua orang berbakat akan masuk universiti. Banyak orang berbakat akan berjaya dalam hidup dia kalau dia diberi peluang dan platform yang betul. Itu saya bagi tahu antara kebolehan IQ dan bakat. Bakat adalah sesuatu yang lebih besar. Kerana saya 26 tahun, daripada kerjaya saya 26 tahun, 19 tahun saya dah jadi manager dan menguruskan ramai orang graduan. Tapi saya masih percaya di mana-mana tempat adalah memastikan anak Melayu yang berbakat diberi ruang dan tempat yang betul supaya bakat mereka berkembang. Kerana sebenarnya bakat adalah sumber ekonomi. Tetapi selalunya orang yang berbakat pula tidak terlatih untuk mengekonomikan bakat mereka, untuk menjadikan bakat mereka satu kerjaya profesional, di mana daripada bakat ataupun hobi yang membuang masa, sebenarnya dia adalah hobi yang mencipta duit. Macam hobi saya bercakap popet dengan tuan-tuan ni, bahawa hobi itu akhirnya bila saya digitalkan, dia boleh menjadi sebahagian dari perniagaan, di mana hobi bercakap popet ni kemudiannya ditukarkan dan diselang-seli dengan berniaga jin. Ini saya jelaskan bagaimana bakat dan juga skill kita boleh latih dan kita boleh tukar kepada pembikinan wang. Kerana selalunya orang yang berbakat, dia tak faham bagaimana mengendalikan bakat dia untuk membolehkan dia menghasilkan wang, tetapi teknologi digital telah memungkinkan mereka menggunakan bakat mereka untuk membolehkan mereka menjadikan dia sebagai kerjaya sepenuh masa. Okey? Itu montasnya. Bunyinya macam montas yang Mahfuz sediakan, tapi saya tengok dalam gambar montas tu semua gambar saya. Tapi itu Mahfuz buat, bukan saya buat. Okey, dia yang buat. Okey. Begitulah saya kata, kalau saudara ada rakan-rakan yang saudara rasa saudara dah dengar berita daripada garasi, saudara boleh bisik daripada rakan-rakan, kenapa tak hubungi garasi, cuba pasarkan rojak kau ke, pasembur kau ke, ataupun kau ada meniaga apa-apa. Kalau mereka yang mempunyai stok, terutama kekuatan garasi adalah tekstil, penjenamaan, penjualan pakaian, jangan bagi tahu je, hubungi garasi, mereka akan bantu. Ramai akak-akak yang jual tudung. Kami pun ada terima yang akan jual alat make up yang juga akan masuk apabila penjualan mereka collapse, stok mereka tersadai di rumah. Lebih lama tersadai akan menghilang apa nilai lupus nilai akan berlaku. Kita akan bantu. Ramai yang bertanya tentang belanjawan besok. Okey, belanjawan saya boleh bentangkan kepada saudara keadaan kalau saya berdasarkan pembacaannya, saya tak begitu banyak minum kopi dengan rakan-rakan media saya, tapi dari segi pembacaan saya boleh bayangkan kata besok adalah hari yang ketidaktentuan berdasarkan kepada bagaimana Menteri Kewangan membentangkan bacaan terakhirnya besok, itu bacaan kali kedua. Kelihatannya seperti akan wujud pro and con kerana dua perkara yang dituntut oleh kumpulan yang akan memberi undi adalah, satu adalah wang KWSP, walaupun Air Lestari dibentangkan dalam belanjawan yang dibacakan oleh Menteri Kewangan pada 3 minggu lalu, menyenaraikan bahawa mereka yang kehilangan kerja boleh mengeluarkan air lestari dengan kapasiti 500 sebulan, 6,000 setahun, tetapi itu hanya membabitkan 600 ke 700 ribu rakyat Malaysia yang kehilangan kerja.
Manakala kemudiannya KWSP membuat pengumuman bagi pencarum yang mempunyai caruman dalam KWSP tetapi boleh membuktikan mereka terjejas dalam perniagaan atau kehilangan pekerjaan, mereka boleh mengeluarkan 10% daripada nilai caruman mereka dengan maksimum adalah RM90,000. Ini meningkatkan jumlah mereka yang boleh mengeluarkan caruman daripada 600,000 kepada 4.8 juta orang. Tetapi apa yang sedang diperjuangkan adalah nasib hampir 4 juta orang lagi, iaitu pencarum aktif ada lebih kurang 8 juta, iaitu 7.6 juta menikmati air lestari yang pertama. Yang kedua dalam belanjawan air sinar. Apa yang diperjuangkan sekarang supaya semua pencarum, iaitu 14 juta lebih, dan 7 juta lebih, hampir 8 juta orang yang menerima air lestari yang pertama pada 2020 ketika sebelum belanjawan tu dapat mengeluarkan RM10,000 daripada akaun. Ini yang menjadi perdebatan besar di mana kumpulan yang datang daripada fraksi Datuk Seri Najib Tun Razak mahukan perkara ini dilaksanakan. Yang kedua adalah fraksi yang memang menuntut bahawa moratorium dikekalkan. Berarti mereka menuntut supaya belanjawan di mana Menteri Kewangan memutuskan untuk mengatakan pihak bank bersetuju untuk melanjutkan moratorium pada Januari hingga Jun, membolehkan rakyat Malaysia yang berhutang dengan bank dalam bentuk hutang peribadi dan juga hutang kenderaan perumahan dan sebagainya, dan juga hutang perniagaan bagi syarikat-syarikat yang terjejas teruk, meneruskan keberlangsungan untuk tidak perlu membayar moratorium. Manakala isu-isu kecil seperti penubuhan jasa dari Jawak hari ini, dia ditukar bukan lagi kepada jasa tetapi kepada ICOM, iaitu sebuah cabang komunikasi. Saya tak fikir itu akan menjejaskan banyak, walaupun itulah isu yang paling sensasi dibincangkan oleh netizen, dibangkitkan juga oleh beberapa wakil rakyat. Tetapi perkara yang lebih besar adalah dua perkara besok. Sama ada kerajaan bersetuju untuk memenuhi tuntutan kumpulan yang menjadi kumpulan undi penentu. Saya jelaskan pada saudara, jangan salah faham. Tidak semestinya bajet itu akan diluluskan dengan memerlukan 112 undi. Tak, dia bukan simple majority. Dia bergantung kepada jumlah kehadiran. Ambillah kata logiknya besok 180 saja yang hadir. Maksudnya kita tinggal sekarang ni 220 saja ahli parlimen apabila mendiang VP Wong meninggal, ahli parlimen Batu Sapi, dan kemudian kita kehilangan ahli parlimen Greg, berarti daripada 220 kita tinggal daripada 222 kita tinggal 220. Sekiranya apa berlaku sekiranya hanya 100 orang hadir atau 200 orang hadir, dia disebut sebagai undi terbanyak mengikut mereka yang hadir pada dewan pada waktu itu. Sekira saya jangka kehadiran akan padat besok, mungkin mencapai kehadiran penuh 220 ataupun 200 kehadiran. Berarti sekiranya 200, dia hanya memerlukan simple majority. Kalau dia capai 101, berarti undi diluluskan. Bukan 112 mengikut membentuk kerajaan, tidak. Untuk meluluskan belanjawan, dia tidak perlu mendapatkan 112 undi seperti untuk mendapat simple majority membentuk kerajaan. Dia bergantung kepada majority yang diperolehi ketika jumlah ahli dewan berada waktu mereka diminta mengundi oleh speaker. Kalau dalam harapan saya, lulus tak lulus adalah perkara yang lain. Kalau lulus adalah lulus belanjawan yang telah dibentangkan dulu. Itu saja. Cuma tak lulusnya pula pun akan menyebabkan tak luluslah belanjawan tersebut, maka kerajaan tidak mempunyai mandat untuk meneruskan bajet yang mereka rancang. Tiada mandat. Tetapi kaki tangan awam akan mendapat pembayaran gaji berdasarkan mandat sementara hingga mandat penuh. Ini perkara yang telah pernah berlaku. Jadi spekulasi mengatakan kalaulah bajet tak diluluskan, kaki tangan kerajaan tak bergaji, itu adalah pandangan pramatang. Kerana kita ada crash presiden. Di mana kes yang lebih awal lagi, iaitu pernah berlaku di mana pada tahun 1999, belanjawan diluluskan, kepada waktu yang sama Tun Dr. Mahathir mengumumkan bahawa kita mengadakan pilihan raya. Berarti belanjawan itu tak sempat diundi, dibentang, tiba-tiba nak undi lulus atau tidak, diisytihar Dewan Bubar pilihan raya. Tetapi kaki tangan kerajaan menerima gaji melalui satu mandat khas yang diberikan oleh Dewan hinggalah terbentuk kerajaan baru. Itu jawapan untuk menjelaskan bahawa kedudukan 1.4 juta kaki tangan kerajaan. Sekiranya bajet tidak diluluskan, itu akan berarti bahawa apa sahaja yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan ketika perbentangan tak boleh dilaksanakan. Berarti apa sahaja dana yang dibentang tak boleh, maka dia perlu dibentang semula. Secara moralnya, dia tidak berarti seorang Perdana Menteri kehilangan kuasa. Kena faham ni, undi ni hanyalah undi bajet. Bukan undi tidak percaya. Dia ada beza. Undi bajet berarti lihat dalam skop bajet saja. Iaitu sekiranya bajet itu undi menentang lebih tinggi,
dan undi menyokong lebih rendah. Yang tak diluluskan dalam Dewan hanyalah undi bajet. Secara fakta. Spinning politik akan mengatakan pula secara moral, apabila Perdana Menteri tak mendapat majoriti, berarti kau tak disokong. Itu secara moral. Tetapi secara perundangan, apabila dia ditolak, hanya belanjawan itu ditolak. Berarti sama ada nak bentang semula, atau Perdana Menteri nak mengambil langkah merujuk kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengatakan bahawa keadaan berada dalam keadaan tidak menentu, di mana Perdana Menteri mengatakan sekiranya undi ini menjadi tafsiran bahawa saya tidak mendapat sokongan, saya tak bertakar saya akan dapat jumpa Duli Tuanku untuk mengatakan bahawa saya memerlukan apa. Perdana Menteri boleh saja memaklumkan kepada Duli Tuanku dia memohon darurat politik kerana kita tak mungkin melaksanakan pilihan raya dalam keadaan COVID-19 yang sangat dahsyat ni. Itu ada pattern-pattern dia. Sekiranya Duli Tuanku berkata, ya, saya berikan 6 bulan darurat politik di mana laksanakan belanjawan berdasarkan kuasa yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri, laksanakan. Cuma besok yang saya fikir kata tidak mungkin akan menyeret Yang di-Pertuan Agong masuk dalam krisis ini sekiranya berlaku apa-apa yang terjadi besok. Hanya ada adalah sekiranya dua perkara utama yang dituntut oleh pembangkang, iaitu satu adalah moratorium, dan satu lagi adalah moratorium, dan satu lagi adalah KWSP. Sekiranya kedua-dua perkara ini dapat dibentangkan, berarti insya-Allah sekurang-kurangnya kemenangan tipis boleh dibentuk undi besok, ataupun wujud kumpulan berkecuali di mana mereka yang tidak mahu menyokong akan mengambil langkah untuk tidak mengundi. Boleh saja dalam parlimen ni wakil rakyat boleh saja pergi, dan sekiranya dia tidak berada dalam posisi menyokong atau menentang, dia mengambil undi berkecuali. Disebut juga undi, iaitu dalam tu disebut 100 menyokong, 55 menentang, 8 berkecuali. Berkecuali dikira sebagai undi, iaitu undi yang tidak dihitung sama ada sokong ataupun tidak. Itu keadaan yang akan berlaku besok. Yang saya lihat daripada perkembangan, kata kuncinya sekini adalah bergantung pada kebijaksanaan kerajaan untuk meyakinkan ahli-ahli parlimen bahawa beberapa tuntutan mereka, terutama daripada kumpulan kerajaan sendiri, kan saudara pun tahu tuntutan yang dikemukakan oleh KM Datuk Seri Najib adalah tuntutan yang bersangkutan dengan moratorium menawang KWSP. Benda yang sama juga dituntut oleh kumpulan penyokong Datuk Seri Anwar. Ni saya tak cakap politik, saya cakap fakta ni. Jangan spekulat, saya tak menyokong siapa-siapa. Saya hanya menyokong usahawan kecil yang dalam keadaan susah, orang Melayu meniaga, orang miskin yang terjejas teruk akibat COVID-19. Sekiranya kumpulan tersebut menerima semua tuntutan yang mereka kemukakan di sepanjang pembentangan dan juga dinyatakan kepada mereka di luar daripada Dewan, diambil kira oleh Menteri Kewangan, maka ini akan memudahkan undi besok. Tetapi Menteri Kewangan juga mempunyai kekangan. Kerana satu adalah untuk memohon moratorium bank, berarti bank akan mengalami 6 bulan lagi tanpa kutipan. Berarti kalau saudara baca rekod, waktu kita tak bayar 6 bulan dulu, bank kehilangan 72 bilion. Bukan hilang, tak dapat memungut 72 bilion ringgit wang yang telah pun dipinjam oleh peminjam. Sekiranya moratorium dilangsungkan lagi, berarti bank akan kehilangan lagi kutipan 72 bilion. Pada masa yang sama, kerajaan juga sedang merancakkan lagi ekonomi dengan membiarkan begitu banyak projek berjalan. Apabila begitu banyak projek berjalan, tetapi bank tidak dapat mengutip hutang daripada kita peminjam, bagaimana dia nak meminjamkan semula kepada industri yang sedang menjalankan projek? Berarti sekarang ni kita nak berbilion-bilion, berpuluh-puluh bilion projek diteruskan bagi membolehkan ekonomi dicairkan. Tanpa projek besar-besar, projek mega, negara akan jam kerana kita dalam keadaan kemelesetan. Meleset, projek kena jalan kerana projek mencipta pergerakan kewangan, kerana projek mencipta peluang pekerjaan. Tetapi sekiranya bank berkata mereka tidak boleh mengutip nilai tunai daripada peminjam, bagaimana mereka nak meminjamkan semula kepada sektor yang mendapat perniagaan? Ini antara satu risiko. Sekiranya perkara ini tidak dapat dibuat, di mana moratorium dilaksanakan, projek nak berjalan, maka Malaysia akan meminjam. Itu pula yang dikatakan oleh Tuan Dr. Mahathir, di mana hutang negara akan naik kepada 1.3 trilion. Menjadikan kita negara piutang yang tinggi. Ini konsekuensi yang banyak. Sama ada kita nak menolong rakyat, berarti kita menjadi negara penghutang. Hutang kita akan meningkat kepada 1.3 trilion. Satu dan melebihi KDNK 55%. Tetapi ahli ekonomi kata munasabah. Sebab negara yang sihat tidak akan berhutang melebihi 55% daripada KDNK dia. Berarti kalau Malaysia berhutang 1.3 trilion, berarti ini sejarah terbesar di mana kita berhutang pada angka melebihi 55% KDNK. Akan menjadikan negara kita tidak sihat. Tapi logiknya kita memang sedang tidak sihat.
kerana kadar pengangguran tinggi, ekonomi rakyat tertekan. Kita berada dalam keadaan orang hilang pekerjaan. Ini antara keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi besok. Dan saya fikir kata sepanjang debat yang dijalankan di Parlimen, saya nampaklah ini kecerdikan ahli-ahli Parlimen kita, sama ada daripada kerajaan atau pembangkang. Ramai yang memberi idea-idea yang bernas, dan idea-idea yang kedua-dua pihak sekarang ni berperang untuk membantu rakyat. Mereka berperang. Tetapi kedua-dua pihak ingin membantu rakyat. Kerajaan cuba mempertahankan dasar polisi dia, kerana sekurang-kurangnya kerajaan melihat sekiranya bank dilarang daripada memungut hutang kerana dasar moratorium, berarti bank juga mengalami kekangan tunai untuk membantu syarikat-syarikat yang mendapat projek mega untuk membuat projek. Saudara janganlah kata dapat projek mega nanti kroni. Saya nak cerita, projek mega dan kroni itu satu hal. Tapi projek mega kalau diteruskan, itulah bagaimana orang meneruskan pekerjaan dan ekonomi dicairkan. 1-2 bilion, 3-4 bilion masuk pada satu projek jalan. 3-4 bilion projek jalan, kontraktor Bumiputera akan beberapa kontraktor yang terlibat, beratus-ratus kontraktor akan terlibat dan mendapat projek. Beratus-ratus kontraktor yang terlibat mendapat projek, memberi pekerjaan kepada berpuluh-puluh ribu orang yang mendapat kerja. Berpuluh-puluh ribu yang mendapat kerja, mendapat gaji, membelanjakan gaji mereka pula kepada beratus ribu orang yang lain. Ini bagaimana ekonomi berputar apabila projek-projek besar dilaksanakan. Tetapi untuk melaksanakan projek besar, dia akan menyebabkan tangan bank terikat. Sekiranya moratorium dikekalkan, kerana tanpa mengutip wang yang dihutang oleh rakyat itu bernilai 72 bilion dalam tempoh 6 bulan, bagaimana bank nak melepaskan wang pula untuk dipinjam pada syarikat-syarikat yang nak memulakan projek mega? Kerana syarikat-syarikat memulakan projek mega memerlukan wang sendiri. Projek siap baru ambil daripada kerajaan. Kerajaan pula mengutip cukai kita, kumpul dalam kocek kerajaan, bayar pula kepada kontraktor yang mendapat projek. Kontraktor yang mendapat projek bayar balik kepada bank. Itu rotation ekonomi yang berlaku. Jadi jangan tengok sebelah mata. Dengan menuntut supaya semua benda kita menang. Kita menang KWSP, kita menang bantuan prihatin negara, kita menang moratorium bank, kita menang semua. Apabila rakyat menang semua, bank akan menang apa? Ekonomi akan menang apa? Akhirnya, kita akan berada dalam keadaan yang sangat sukar. Saya fikir bank sedang merancang, dan saya fikir hari ini adalah hari yang terakhir untuk mereka berbincang, kerana besok adalah hari pengundian bagi bajet. Saya ada keyakinan, paling tidak ada berita baik besok akan diumumkan oleh Menteri Kewangan dengan menstrukturkan semula pembentangan bacaan pada hari pembentangan, besok bacaan kedua untuk mendapat kelulusan undi. Saya rasa hari ini tak ada siapa berspekulat, rahsianya sangat ketat. Saya rasa besok mungkin ada pengumuman yang saya fikir dalam logik saya tu, moratorium perlu diteruskan, hutang negara akan meningkat, KWSP perlu dibenarkan keluar, kerana KWSP ni dalam level dia sekarang kita jelas macam mana pun rakyat tak boleh nak faham tentang dasar yang kronik. Rakyat sekarang berada dalam keadaan dia memikirkan tentang diri dia. Nasi dalam pinggan, lauk yang perlu disediakan, anak yang belajar di universiti, keluarga yang perlu disara, hutang bulanan yang terbeban kerana selepas 3 bulan PKP dilaksanakan semula ni, ramai orang menanggung hutang baru setelah membawa hutang yang sekitar 3 bulan waktu PKP yang pertama dulu. Jadi ramai orang hidup dalam belenggu hutang. Semua orang yang menjerit di Facebook dan semua yang menjerit wang KWSP bukan nak beli iPhone. Banyaklah netizen ni dia nak beli iPhone lah tu, ialah 1-2. Tapi majoriti adalah mereka yang terikat dan terbelit dalam hutang. Kebanyakannya kelihatan dalam keadaan badan telah terbelit ular sawa, kepala telah berada dalam mulut. Berarti sekiranya tiada bantuan diberi kepada mereka, mereka akan ditelan oleh ular sawa. Itu ramai kenapa orang rakyat Malaysia berada dalam keadaan sangat menjerit tentang wang KWSP. 10,000. Membantu mereka yang kehilangan pekerjaan dan membantu mereka yang kehilangan perniagaan dengan memukakan dokumen dan mengeluarkan 10% daripada wang yang berada dalam bank. Berarti mereka yang ada simpanan 200-300 ribu boleh mengeluarkan 20 ke 30 ribu. Mereka yang ada 1 juta boleh mengeluarkan 90 ribu maksimum. Menyelesaikan pencairan di mana akan ada 14 bilion wang baru masuk mengalir. Jadi kalau dia individu yang terdesak kerana hilang pekerjaan, dia adalah modal untuk menanggung dan meneruskan perbelanjaan keluarga atau memulakan perniagaan. Kalau dia adalah sebuah syarikat, dia dapat meneruskan perniagaan syarikat dia. Tetapi apa yang lebih penting adalah apa yang berlaku pada B40, golongan yang berada dalam keadaan keupayaan mereka untuk mendapatkan tunai sangat terbatas, tetapi mereka telah terikat. Macam saya kata tadilah, dah dibeli ular sawa, kepala dah ada dalam mulut. Mereka memerlukan wang ni. Dalam apa jua keadaan, saya lebih pro dengan mengatakan kita tak boleh mengelak menjadi negara berhutang. Kemungkinan ini sejarah yang kita kena ambil dan berani keluar.
dengan menjadi negara penghutang walaupun sampai 1.3 bilion trilion, kerana akhirnya inilah cara yang kita menyelesaikan masalah sekarang. Dan apabila ekonomi berkembang, mungkin tahun depan kita boleh mencapai 6 atau 7% perkembangan. Taklah besar kalau kita kira penguncupan mencapai 7-8% tahun ni. Yang saya jangka tahun ni akan capai 7% simply je. Berdasarkan apa yang COVID telah lakukan kepada kita pada Oktober, yang saya jangka berlarut sampai Disember. Jadi besok saya berharap, tuan-tuan jangan lihat besok mereka undi-undi politik. Mereka mengundi besok, saya nampak semua orang mempunyai asas. Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai asas dalam mempertahankan blok dia di Pembangkang. Datuk Seri Najib juga mempunyai asas untuk mempertahankan fraksi penyokong dia di Parlimen. Kerajaan juga mempunyai asas untuk bercakap mengenai apa yang mereka pertahankan dalam pembentangan kali pertama, tetapi akan ada ubah suai. Kata lintas hati saya tu besok beritanya baik. Walaupun rakyat tak menang semua, tapi tak kalah semua. Walaupun kerajaan tak akan mengundurkan semua, tetapi tidak akan mengekalkan semua. Maksudnya walaupun kerajaan tak ubah semua daripada bacaan kali pertama yang dibentangkan itu hari, kemungkinan beberapa kelonggaran dibuat. Kerana saya mengambil kira KWSP, di mana apabila rakyat menjerit kerana kecewa hari pembentangan KWSP tidak diberi kelonggaran kecuali pada mereka yang hilang kerja. Seminggu lepas tu je KWSP dah buat pengumuman sendiri, dah membenarkan mereka yang ada wang simpanan 10% tapi mengalami gangguan pendapatan dan gangguan pekerjaan dan gangguan perniagaan, keluarkan. Saya tak fikir kata untuk membolehkan 10,000 dikeluarkan berarti dalam sekitar, kalau dulu saya ingat dalam sekitar another 10 bilion lagi dia kerajaan kena spend. Itu kiraan kasar saya, kerana dulu waktu kerajaan benarkan kita keluar RM6,000, kerajaan membelanjakan 8.6 bilion. Sekarang pecah. Mereka yang dah ambil, kalau mereka nak ambil air sinar, berarti kerajaan akan keluarkan 4 bilion untuk 700,000 orang hilang pekerjaan. Bagi kategori mereka yang terjejas pendapatan, yang akan keluarkan 10% tu, kerajaan KWSP dah umum 14 bilion. Berarti tinggal 4 bilion lagi, 4 juta orang lagi ni yang nak perlukan 10,000. Berarti another 4 bilion ringgit saja yang perlu kerajaan sediakan. Ini antara kiraan-kiraan yang kemudiannya akan menentukan bagaimana keadaan kita. Berarti kalau KWSP, kalau kerajaan mengumumkan hal KWSP, mereka menang undi dalam satu blok. Manakala moratorium bank, saya fikir bahawa Menteri Kewangan akan melihat semula respon daripada bank, kerana ada kajian mengatakan bahawa bank masih untung dengan mengambil kira begini. Kalau bank teruskan juga dan orang tak boleh bayar, dia jadi bankrupt, bank tak dapat langsung duit. Kalau bank teruskan dasar pula moratorium terpilih sekarang, moratorium terpilih, ramai orang mengatakan mereka tak boleh memenuhi komitmen yang diminta oleh bank. Berarti katalah saudara sekarang ni bergaji sekian. Saudara kena menyatakan data bahawa saudara kehilangan pekerjaan, saudara kehilangan perniagaan saudara tak begitu baik, perniagaan saudara merosot. Untuk menyediakan semua dokumen ni bagi berunding dengan bank adalah sangat sukar. Dan walaupun Menteri Kewangan mengatakan bahawa ada kelonggaran, tetapi ramai yang bagi tahu bank sangat ketat dan bank tidak berada dalam keadaan sangat mesra untuk menyusun semula perniagaan atau melanjutkan moratorium. Jadi ramai orang menuntut moratorium mutlak, di mana kerajaan keluarkan dia sebagai moratorium mandatori, iaitu moratorium wajib. Itu je. Saya rasa ada orang tanya apa lagi, Jai? Itu penjelasan saya. Saya harap besok semua, saya bukan harap, saya dah tengok ahli politik kita. Inilah zaman yang paling cerdik, di mana setiap kali mereka membuka mulut mengenai isu bajet, kedua-dua pihak, kerajaan dan pembangkang, melihat kepentingan kita semua, orang awam, bahawa akhirnya mereka berada dalam parti mana pun, mereka adalah pemimpin, mereka mengisytiharkan diri mereka pemimpin, pembangkang atau kerajaan, maka mereka melaksanakan tanggungjawab untuk kita. Dan saya bacalah, walaupun ada yang saya rasa macam tak masuk akal kadang-kadang ialah, tetapi keseluruhannya kita boleh buat kesimpulan, ramai yang berada di parlimen dan mencapaikan ucapan ketika pembentangan dan juga perbahasan bajet, memberi banyak perkara yang menarik untuk dibincangkan. Cuma kalau saudara ambil bacaan portal, saudara akan lihat blok politik lah. Tan Sri Anwar Musa dan satu bloknya, Datuk Seri Najib dan satu bloknya, begini-begini. Saudara lihat politik, saudara akan serabut. Jangan lihat dalam bentuk tu. Saya melihat dalam bentuk apa yang sedang mereka perkatakan dan impaknya kepada rakyat. Berarti secara keseluruhannya setiap blok telah menyatakan pandangan yang rakyatlah yang mereka cari. Walaupun wujud kalau besok tak lulus kita balik pada pilihan raya,
Tak payahlah. Belajar pilihan raya Sabah pun kita dah tengok. Amerika lepas buat pilihan raya presiden, negara yang paling maju, negara yang paling hebat. 100 juta rakyat Amerika mengundi melalui komputer. 180 juta saja yang keluar mengundi secara manual. Angka jangkitan meningkat daripada purata 71,000 kepada purata 120,000 selepas election. Kini Amerika menanggung 1 juta jangkitan seminggu kerana melaksanakan pilihan raya presiden. Jadi di tengah-tengah gelombang ni, saya tak fikir kata perkara yang akan berlaku adalah pilihan raya. Saya fikir, ni pandangan peribadi saya fikir yang terburuk kalau undi besok ditolak, yang di-Pertuan Agong berada dalam keadaan, aku dulu better dah kata selesaikanlah secara politik di Dewan Rakyat, di mana yang di-Pertuan Agong tak mau mengambil langkah mengisytiharkan darurat politik kerana dia rasa Dewan Rakyat perlu diberi peluang untuk mengendalikan keputusan-keputusan politik. Sekiranya besok berlaku sesuatu yang kita anggap Dewan Rakyat gagal melakukan sesuatu yang baik kepada rakyat berdasarkan keputusan politik, di mana bajet tak diluluskan, dan pada masa yang sama juga sekiranya yang di-Pertuan Agong merujuk kepada pandangan pakar kesihatan dengan mengatakan Malaysia tak mungkin melaksanakan pilihan raya dalam keadaan jangkitan yang begini dahsyatnya, tuan-tuan. Nak pilihan raya apa lagi? Semalam saja 2,000 lebih orang. Nak pilihan raya apa lagi? Apa nak dikejar pergi pangkah undi dalam keadaan kita semua mungkin berdepan dengan maut. Kalau buat pilihan raya pun 50% belum tentu kita dapat undi orang keluar untuk mengundi. Satu orang dah fed up dengan kerajaan. Tukar. Maksudnya pertukaran kerajaan ni sama besar macam pertukaran pemain dalam pertandingan bola sepak persahabatan. Boleh tukar suka tinggal. Yang kedua, kita nak go pilihan raya dalam keadaan kita semua sendiri rasa penat dan takut. Dah lah satu penat. 2 tahun dulu dah pergi mengundi. Mengundi yang paling dahsyat, kempen yang paling hebat antara kumpulan A dan kumpulan B untuk menyokong parti yang mereka buat. Belum hilang penat tu datang COVID-19, datang masalah. Apa lagi nak diseret rakyat keluar mengundi? Saya fikir kata perkara dalam pandangan saya adalah yang di-Pertuan Agong mungkin mengambil keputusan dengan menganggap kata beliau baginda akan melakukan sesuatu setelah Dewan gagal melakukan sesuatu yang baik untuk rakyat. Sesuatu yang beliau akan lakukan, saya cakap je terus terang, kemungkinan baginda akan mengisytiharkan darurat politik. Saya tak fikir baginda akan bersetuju dengan mengatakan setelah bajet ditolak, bererti kerajaan ini secara moralnya tidak mempunyai mandat sokongan. Saya tidak fikir pilihan yang terbaik yang ada di tangan yang diperduli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong adalah untuk mengisytiharkan pembubaran Dewan. Yang ada di tangan beliau hanyalah mengisytiharkan darurat politik. Dan kita balik ke pangkal sebelum Dewan bersidang, di mana Perdana Menteri memohon darurat politik. Tetapi Duli Tuanku dan juga Raja-Raja Melayu pada waktu itu berpandangan, jangan kita masuk campur. Kerana bagi mereka peluang duduk di Dewan dan bersidang kerana mereka adalah wakil rakyat yang dipilih. Maka itulah persidangan ini dibuat. Kalau persidangan ini gagal membentuk muafakat, maka Duli Tuanku akan berkata, kami telah pihak istana, Duli Tuanku telah memberi ruang pada ahli parlimen menyelesaikannya, tapi ahli parlimen tak dapat menyelesaikannya. Dan option yang ada adalah seolah-olah nak membubarkan Dewan dan membolehkan pilihan raya. Saya tak fikir Duli Tuanku akan bersetuju. Saya tak fikir Duli Tuanku merujuk semula kepada Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja akan bersetuju pilihan raya. Jadi option yang ada adalah darurat politik. Itu saja. Panjang saya bawa, jauh saya bawa saudara menyelam ni. Kan okey? Tapi itu pandangan untuk membantu saudara. Siapa yang rasa macam dia boleh terima pandangan saya, ya je. Kalau rasa macam tak je. Tapi saya melihat tanpa melihat politik. Kerana bila saya tak bekerja lagi dalam institusi yang dimiliki A atau B, bekerja di garasi TV ni kan senang, institusi yang tidak dikuasai oleh siapa-siapa pun, kita bercakap berdasarkan fakta dan berdasarkan analisis yang sihat, yang tidak memihak dan tidak bias. Bagaimana golongan M40? Semua orang terjejas. COVID-19 ni, Tony Fernandez pun terjejas. Tan Sri Sir Tony Fernandez pun terjejas. Jual rumah dia di London. 13 juta. Bacalah berita besar. Dia menjual rumah dia di London. Bukan B. Semua kita terjejas di seluruh dunia. Makin besar syarikat. Syarikat-syarikat kapal terbang. Air Asia Filipin. Air Asia India. Muflis. Muflis terus. Syarikat-syarikat besar yang lain muflis. Dia bukan M, dia bukan B. COVID-19 telah menjadikan kita semua terjerut ular sawa. Berarti orang yang B40, dia terjerut ular sawa yang lebih besar. Belit dia pun tak boleh bernafas. Orang yang duduk dalam M40 tak dapat ular sawa besar, tapi ular sawa panjang. Dia belit kita, sama juga. Faham tak? Kalau yang gemuk belit kita, dia pendek tapi dia belit dekat leher, tak bernafas. Itu B40 kena sebab hutang dia kereta dan rumah. Bagi M40, kita ada hutang kereta, rumah, pinjaman peribadi, kita ada membeli beberapa aset.
Kita dibelit oleh ular sawah yang panjang daripada hujung kaki sampai hujung kepala pun sama tak bergerak. Bagi syarikat-syarikat korporat yang lagi besar, ular tu dah lah panjang, gemuk pula. Tak bergerak, tak bernafas, tunggu mati. Itulah keadaan dia. Tak ada B40, M40. Kalau sekiranya kerajaan melandaskan besok bahawa semua orang boleh mengeluarkan KWSP, semua orang terlibat. 14 juta lebih dengan 8 juta pemegang akaun aktif. Sekiranya kerajaan melancarkan moratorium, berarti semua orang berasa lega kerana 6 bulan pendapatan anda dapat digunakan semula untuk melancarkan ekonomi domestik. Manakala kalau bajet tu diluluskan, plan yang kerajaan rancang dalam tak banyak orang bantah. Saya tengok banyakkan orang bantah adalah satu, telah diberi penjelasan lah yang bantah tu hanyalah paling keras adalah jasa. Kerana imej jasa sebelum ni dianggap sebagai unit perang saraf. Tapi hari ini dah dijawab, dikenali sebagai ICOM, iaitu unit yang berfungsi bagi pihak kerajaan untuk menyatakan dasar-dasar kerajaan, bukan dasar parti. Settle. Macam mana dia nak buat, kita pulang. Macam mana saudara nak spekulate, saya tak mau terlibat. Manakala hal-hal yang mereka minta seperti Kementerian Kesihatan kata dah bajet tak dipotong. Beberapa perkara yang menyebutkan pengurangan angka itu adalah pengurangan yang tak membabit pun dengan bajet COVID-19. Settle. Hal-hal yang bersangkut yang dituntut oleh yang lain-lain itu saya fikir adalah tuntutan-tuntutan teknikal yang tidak memberi impak langsung kepada kita semua. Kerana impak yang paling besar kita sedang alami bukanlah impak teknikal, tapi adalah impak kewangan, iaitu impak ekonomi. So basically saya fikir besok, saya ada keyakinan kerajaan akan membuat bacaan terakhir besok dengan beberapa perubahan. Dan saya ada keyakinan ahli politik semua pun tahu dan sedar sekiranya besok rang undang-undang gagal diluluskan, bererti yang di-Pertuan Agong mungkin memiliki satu option yang terakhir. Iaitu kalau Perdana Menteri pergi untuk memberitahu dia tidak mendapat majoriti dan ini gambaran dia tidak mendapat majoriti, mustahil yang di-Pertuan Agong akan membubarkan Dewan. Kerana saya tak fikir majlis raja-raja akan bersetuju rakyat digadaikan nyawanya masuk ke dalam kempen pilihan raya dan menjadikan tragedi Sabah tu, tragedi PRN Sabah sebagai tragedi Malaysia pula. Lagi teruk jadinya. Jadi saya rasa ahli politik juga mengambil kira bahawa kalau besok tiada perkara yang baik dapat dilakukan, akhirnya Duli Tuanku akan masuk ke dalam gelanggang politik dengan mengumumkan bahawa darurat politik. Itu saja pandangan saya.